Sakitnya tak boleh digambarkan. Zamani dedah keadaan terkini kesihatannya. Ini komen YB Zailah, Timbalan Menteri Agama apabila Ustaz Abid datang selesaikan masalah di Kelantan. Alif Aziz bela Astilah bakal timang anak perempuan. Kerjalah di tempat yang diberkati. Zul Yahya suruh pekerja belakang tabir tinggalkan industri. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Sakitnya tak boleh digambarkan. Zamani dedah keadaan terkini kesihatannya. Penyanyi popular Zamani 49 tahun sudah mula melakukan rawatan bagi memulihkan penyakit skoliosis iaitu tulang belakang melengkung yang sudah lama dialaminya. Zamani mendapatkan rawatan dan sudah melakukannya sebanyak 5 kali. Zamani berkata rawatan itu bagaimanapun terpaksa dihentikan sejak PKP dikot kuasa sekaligus membuat dia terpaksa menahan sakit. Saya menginginkan setidak-tidaknya rasa selesa dengan rawatan alternatif ini, tapi kini saya hanya duduk rumah dan ia buat saya bertambah sakit. 5 sesi yang dibuat itu hanya permulaan kerana sepatutnya rawatan tak terhad sehingga saya rasa okey dan ada perubahan, katanya. Kesan kesakitan terasa kerana tulangnya sudah mula dipegang dan namun selepas itu ia terbiar. Sakitnya sukar digambarkan, apa yang dirancang dah jadi lain. Saya kini hanya makan pil penahan sakit sahaja, itu pun tak boleh banyak sangat bimbang dengan kesan sampingannya. Di rumah pun saya hanya banyak berdiam. Kini PKP digantikan dengan PKPB. Saya berdoa agar dapat berkunjung semula ke sana untuk teruskan rawatan dalam masa terdekat, katanya. Zamani pernah menjalani pemeriksaan di sebuah pusat perubatan swasta namun tidak melakukan rawatan susulan kerana terlalu sibuk. Dia yang ke Mekah bersama isteri dan keluarga pada 30 Oktober lalu pernah memberitahu keadaan tulang belakangnya semakin bertambah. Saya tak kisah sama ada moden atau tradisional asalkan penyakit ini dapat dipulihkan, katanya. Dia yang menginginkan anak juga berdoa agar penyakit ini tak mengganggu kehidupan keluarganya. Ini komen YB Zailah, Timbalan Menteri Agama apabila Ustaz Abid datang selesaikan masalah di Kelantan. Semalam Ustaz Abid sekali lagi berkongsi kisah sebuah keluarga kecil di Pasir Mas, Kelantan. Keluarga ini menetap di dalam sebuah rumah usang hampir 20 tahun. Tempat tinggal mereka tidak ada tandas, lebih memilukan hati. Rumah mereka juga terletak bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah. Dapat tahu Ustaz Abid datang membantu di kawasannya. Ini pesanan Timbalan Menteri Agama Siti Zailah Muhammad Yusof. Untuk makluman, tempat ini banyak kali dikunjungi YB setempat dan penghulu. Boleh dikatakan jika ada bantuan, tempat ini sering kali dihulurkan bantuan. Dan untuk makluman, kawasan ini memang banyak yang daif. Dan untuk makluman juga di sini ada 6 keluarga dan ramai lagi yang hanya tinggal sekejap kerana bekerja sebagai pemungut sampah di tempat pelupusan sampah ini. Menjawab tohman segelintir netizen yang menganggap YB setempat dan penghulu tak bagi bantuan seperti Ustaz Abid bagi adalah tak sesuai nak dibandingkan. Kerana batang tubuh YB perlu agihkan bantuan kepada semua rakyatnya yang ramai yang miskin dalam satu-satu kawasan. Manakala Ustaz Abid hanya bantu beberapa keluarga mungkin dalam satu negeri atau satu kawasan. Itu kemampuan Ustaz Abid. Alhamdulillah, dan kami peringkat pemuda kawasan Rantau Panjang sangat berterima kasih kepada Ustaz Abid di atas bantuan ini sedikit sebanyak dapat membantu rakyat di Parlimen Rantau Panjang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan cuba pantau lagi keluarga ini dan dengan rumah yang disediakan oleh Ustaz Abid. Alhamdulillah biiznillah. Terima kasih Ustaz Abid. Kami hanya tolong semampu kami dan Ustaz tolong semampu Ustaz. Support Ustaz Abid Liu, bulan baik, hati baik, buat baik, duduk baik-baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita. Terima kasih Ustaz Abid Liu. Teruslah kerja-kerja mulia ini. Alif Aziz bela Astilah bakal timang anak perempuan. Berita kehamilan penyanyi dan pelakon kesayangan ramai Bella Astilah cukup membahagiakan hati peminat-peminatnya. Walaupun berbagai cerita yang timbul kerana merahsiakan status sebenar perkahwinannya bersama Alif Aziz, namun pengakuannya hamil menjawab segala persoalan. Melalui IG adiknya telah dikongsikan satu caption yang menyatakan kakaknya bakal menimang cahaya mata perempuan. Berita ini disambut penuh suka oleh semua peminatnya. Semuanya sudah tak sabar menunggu untuk Bella Junior ini dilahirkan. Bella juga berkongsikan detik mereka membuat baby gender reveal live di IG miliknya dan Alif. Okay, go. Yeah. You decide lah, I say girl lah. Bismillah. I say girl. Oh, semua
Eden dengan ayah dia. Okay, boy. Amat lah kau. Sorry guys. Ready Okay, ready? Ini. Okay, ready? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu kita. Alhamdulillah. Say Alhamdulillah Eden. Alhamdulillah. I love Eden. you. Alhamdulillah. Why you want to cry? Kita give me Mina. Girl, betul tak? Yeay. Alhamdulillah. Kerjalah di tempat yang diberkati. Zul Yahya suruh pekerja belakang tabir tinggalkan industri. Pelakon Zul Yahya meminta penggiat seni khususnya pekerja di belakang tabir untuk mendapatkan kerja yang lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan industri seni. Beliau yang menyifatkan pekerjaan ini seakan kerja yang tidak diberkati tampil memberi pencerahan di laman IG-nya. Zul yang 20 tahun di dalam industri seni tempatan melihat industri filem dan drama kini dipenuhi dengan dosa dan hanya memikirkan keuntungan pihak-pihak tertentu sahaja. Beliau juga menyatakan pihak produksi hanya memikirkan keuntungan seolah tidak menghargai penat lelah dan pengorbanan pekerja di belakang tabir. Tambah Zul, beliau seakan kecewa melihat nasib segelintir rakan artis yang terpinggir sewaktu tua, malah beliau juga bersedih mengenangkan pengorbanan yang tidak dihargai itu. Zul yang bercakap berdasarkan pengalaman juga menggesa pekerja dalam industri seni untuk membuat perancangan dengan betul, malah keputusannya untuk keluar daripada bidang berkenaan merupakan keputusan terbaiknya. Untuk adik-adik dan juga sahabat-sahabat yang berada di dalam industri filem, drama tanah air, terutama yang duduk di belakang takbir, daripada kru teknikal dan kru production. Okey, di sini apa yang saya nak syorkan kepada sahabat-sahabat yang berada di dalam industri filem dan drama tanah air, apa yang saya boleh serukan kepada kalian semua, jom kita ubah kehidupan kita. Sebab industri ini industri yang tidak akan membawa kita ke mana-mana. Industri yang tidak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan. Dapat banyak mana pun kita tak pernah rasa cukup. Dapat banyak mana pun cepat habis. Sebab industri ini dipimpin dan juga cara dia tu, cara tu sangat-sangat lari daripada kehendak Allah SWT. Kita tahu banyak yang kaki ampu, banyak yang berpuak-puak dan juga banyak yang mementingkan pentingkan diri sendiri, dan banyaknya rasuah. Bila mereka ada kuasa, mereka salah guna, mereka penuhkan diri mereka salah guna kuasa untuk memenuhi nafsu-nafsi mereka. Ini yang pernah kita nampak depan mata, pernah berlaku. Dan nasib kru-kru production, kru-kru teknikal semua, kita tahu mereka ni bekerja bersusah payah, keluar pagi balik pagi, kerja ni tak ikut tempat, masuk hutan, tepi jalan, tepi lorong merata-rata, makan pun tak ikut tempat, merata-rata. Pengorbanan mereka, usaha mereka untuk mendapatkan hasil yang baik, tetapi pihak atasan tidak pernah nampak pengorbanan ini. Apa yang mereka nampak, yang ini keuntungan peribadi. Yang ini yang berlaku. Penerbit, pengarah, TV station, malahkan banyak lagi golongan yang kadang-kadang tak ambil berat soal keberkatan. Yang ditayang pun tidak memberi keberkatan, apatah lagi yang mengusahakan produk ni. Sudah pasti tidak ada keberkatan. Jom, yang mana hari ini sahabat-sahabat dalam bidang teknikal, bidang production, inilah masanya, ambillah peluang ini. Inilah masanya Allah hadirkan ujian COVID-19 ni untuk kita berfikir, ambil peluang ini untuk ubah cara hidup kita. Undur diri. Undur diri. Ramai hari ini, bukan kata sikit, ramai sahabat-sahabat saya daripada dulu, penghujung kehidupan mereka tak ada apa-apa. Dah lah APF tak ada, insurans pun kadang hidup kadang tak hidup. Benda ni berlaku. Bila pengakhiran kehidupan mereka, mereka tak ada apa-apa. Kejayaan tak ada. Kejayaan tak ada. Yang ada kejayaan ni untuk segelintir je lah, segelintir sangat. Itu pun kejayaan dunia, akhirat belum lagi, kan? Jadi sama-sama, jom kita undur diri
carilah rezeki yang lebih berkat. Keberkatan Allah SWT inilah yang kita kena cari. Biar sikit tetapi cukup. Banyak tak cukup buat apa. Banyak sumber-sumber rezeki yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita. Rezeki Allah sangat-sangat luas. Kalau boleh kita undur diri, jangan lagi bagi taruhan diri kita kepada industri. Nak merayu-rayu. Industri kita fail. Semua yang di atas nak memikirkan keuntungan. TV station fikir untung. Ada fikir tentang kita? Kru-kru semua ada fikir? Tak ada kan? Jadi kita dah nampak Allah hadirkan ujian hari ini untuk kita buka minda. Bagaimana hari ini kita boleh ubah kehidupan kita, yang kena ubah. Kita nak industri kita bagus, kita ubah. Biar industri kita tidak ada technical, tidak ada apa-apa rayuan daripada kita ni nak meminta-minta kepada mereka. Biar mereka sendiri tahu apa yang perlu mereka buat. InsyaAllah saya bercakap ni melalui pengalaman. Itu salah satu sebablah saya undur diri daripada industri ini. Selagi tidak ada corak-corak yang baik, jalan-jalan yang baik, selagi itulah keberkatannya tak ada. Sayang, sedih doh. Sedih. Banyak rezeki boleh kita usahakan. Banyak cara-cara yang lain yang boleh kita usahakan. Janji berkat. Tinggalkanlah industri filem dan drama ni. Tak ke mana doh, kru production, kru technical. Kita penat je. Tak ada siapa yang hargai. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.